Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, dalam keadaan yang baik, dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam pengampunan Allah, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sama-sama kita mulakan kuliah Riyadhus Salihin kita, walaupun dah lambat, minta maaf ya berturut-turut lambat. Insya-Allah akan diperbaiki. Masya Allah, muslimin muslimat, seperti biasa kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah, 10 ayat awal Al-Kahfi dan 10 ayat akhir Al-Kahfi, kemudian dengan Asmaul Husna. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimin muslimat, sama-sama kita membacakan Al-Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Seterusnya kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul wahhab الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاتي على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, selawat dan salam buat Nabi Muhammad, Nabi kita yang kita rindu, yang kita kasih, yang kita ingin bertemu di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya selawat dan salam juga buat seluruh para Nabi, buat para sahabat, buat para ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada sahabat Nabi, rasa cinta kepada ahli bait, iaitu ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah, saya mohon maaf ya dengan sahabat-sahabat kerana 2 hari berturut-turut kan, sebenarnya 2 hari ataupun 3 hari juga ya dalam minggu ni, prestasi masih lagi menurun, dengan masih lagi dalam proses penyesuaian dengan pembukaan pengurusan sekolah-sekolah anak dan sebagainya, dan ada jugalah ujian-ujian dan cabaran-cabaran lain. Dan minta maaf ya, saya akan cubalah untuk mula dalam 7 suku. 7 suku tu ngam-ngam lah, sedang elok lah kan, dalam perjalanan pergi kerja sambil dengar, lepas tu dalam perjalanan hantar anak sekolah sambil dengar, macam tu lah ya. Kalau dah pukul 8 ni masing-masing dah lapar, nak makan kan, mungkin keluar cari makan, dah sampai di tempat kerja. Pukul 8 ni biasanya kita akan punch card dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita teruskanlah kuliah Riyadhus Salihin kita. Saya menganggap insya-Allah sahabat-sahabat akan tengok selepas habis kuliah ataupun malam kan, bila waktu dah lapang. Alhamdulillah. Masya-Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih. Sebagaimana yang saya sebutkan semalam, nak berkongsi satu zikir yang mana insya-Allah dengan zikir ini yang selalu kita sebut, maka ia akan memudahkan urusan harian kita, dan ia juga menjadi satu doa sahabat-sahabat sekalian. Dia umpama seperti doa lah, dan ia juga adalah satu zikir sebagai tanda tawakal kita kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dan dari satu sudut lain, ia juga adalah satu bentuk janji yang paling kuat, melebihi daripada perkataan, ya saya janji tak akan ulang lagi, saya janji akan buat begini, saya janji akan jadi suami yang baik, saya janji akan jadi isteri yang baik, saya janji akan jadi ibu bapa yang baik, saya janji akan jadi anak yang baik, saya janji akan jadi pekerja yang baik. Perkataan dan kalimah ini lebih kuat daripada perkataan janji itu sendiri. Tetapi kita kena memahami hakikat makna perkataan ini, supaya kita tidak mempermainkan kalimah ini. Subhanallah. Supaya kita tidak meremehkan kalimah ini. Sebab kalimah yang bakal saya kongsikan ini disebut di dalam Al-Quran, sehingga kan ditegur para Nabi yang tidak menyebutkan kalimah ini, ditegur. Menjadi asbab, sehingga kan menjadi asbab.
Menjadi asbab bila tak sebut maka tidak ditunaikan oleh Allah. Namun bila disebut, Allah menunaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya sebutkan semalam kalimah ini, kalimah yang siapa yang sebut, siapa yang amalkan, ia akan menjadi satu doa, satu pengharapan, satu pergantungan kepada Allah. Bila rancang je sebut kalimah ini, dia macam sebagaimana hadis yang kita belajar ni lah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu meminta sesuatu, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, rugi sangat kita ni hidup sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman. Kita ada Allah yang Maha Kuasa, tapi kita tidak manfaatkan kuasa yang Allah miliki segala-galanya itu, kita tidak manfaatkan. Maksud tak manfaatkan, kita tak minta tolong dengan Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak merayu, merintih, mengadu pada Allah yang Maha Kuasa. Kita mengikut hawa nafsu kita dan sebagainya. Masya Allah. Kita ikut ego kita, sombong kita dan sebagainya. Allahu Akbar. Okey. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalimah yang nak dikongsikan, sebenarnya sahabat-sahabat dah boleh teka kalimah apa ya. Sahabat-sahabat di FB tak ada suara. Ada yang kata tak ada suara di FB. Sahabat di FB ada suara tak? Ya. Okey, kalimah ini adalah betul sebagaimana yang dituliskan oleh Nurzihan Zainuddin. Terima kasih Nurzihan Zainuddin. Ya. Fatin pun sebut juga, Sinunfa pun dah sebut, Sarahia dah sebut. Masya Allah. Kalimah insya-Allah. Betul. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Betul. Sebenarnya saya nak berkongsi kalimah insya-Allah. InsyaAllah. Kalau ejaan dalam bahasa Melayu tu, boleh je kita nak eja dengan I-N-S-H-A Allah, ataupun I-N-S-Y-A macam tu lah. Dia memanglah ejaan bahasa Melayu ni dia tidak akan tepat sebagaimana ejaan bahasa Arab. Tetapi asalkan kita boleh baca, kita faham, kita tak salah faham, sebutan dia sama. InsyaAllah siapa yang tak pandai baca Quran sekalipun, siapa yang baru nak hijrah, baru nak belajar sekalipun, saya rasa semua orang pandai dan boleh sebut perkataan insyaAllah. Kisah yang pertama saya nak bacakan, iaitu kisah yang berkaitan dengan perkataan insyaAllah, adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, Masya Allah, ada yang tanya soalan tu kan. Nanti saya jawab. Saya baca soalan tu, soalan menarik. Mungkin orang muda yang tanya. Allahu Akbar. Okey. Kisah ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, Qala Sulaiman bin Dawud Nabiullah la'atuwafanna laylata ala 70 imra'atan kulluhunna ta'ti bighulamin yuqatilu fi sabilillah faqala lahu sahibuhu awil malak qul insha'Allah falam yaqul wa nasiya falam ta'ti wahidatun min nisa'ihi illa wahidah ja'at bishikki ghulamin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنس وكان دركا له في حاجته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah. Mari kita tengok hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan ucapan kalimah insya-Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata Sulaiman bin Daud alaihi salam, malam ini aku akan mengilingi ataupun mengunjungi 70 orang dari kalangan wanitaku. Maksudnya 70 orang di kalangan isteri kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Muslimin muslimat jangan terkejut pula kita dengar, ya Allah, Nabi Sulaiman ada 70 orang isteri, bukan 7 ya, 70. Syariat Nabi, setiap Nabi ada syariat yang berbeza muslimin muslimat. Setiap Nabi berbeza, daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, kan, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, semua Nabi lah, syariat semuanya berbeza. Jadi bila kita belajar tentang syariat Nabi Sulaiman, subhanallah, boleh jadi tidak ada limit, wallahualam, saya juga lupa ya fakta ya. Tetapi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, ini disebut dalam hadis yang sahih, menggambarkan satu kisah pada satu ketika Nabi Sulaiman bin Daud berkata, malam ini aku akan mengunjungi 70 orang wanitaku ataupun isteriku. Tiap perempuan kelak akan melahirkan seorang anak yang kelak akan berperang di jalan Allah. Maksud mengunjungi ni bukan sekadar pergi ziarah, pergi jumpa-jumpa. Maksudnya untuk melakukan hubungan suami isteri, untuk melakukan jima. Dengan tujuan, Nabi Sulaiman kata, tiap perempuan kelak akan melahirkan seorang anak yang kelak akan berperang di jalan Allah. Itulah niat dan tujuan Nabi Sulaiman alaihi salam untuk mendatangi, membuat hubungan suami isteri dengan 70 orang isterinya pada satu malam. Dan kita tak tahu ya tempoh malam pada waktu tersebut berapa lama dan panjangnya tu. Subhanallah. Nabi Sulaiman kata, aku akan mengunjungi pada malam ini 70 orang daripada kalangan isteriku, melakukan hubungan, dan kelak setiap orang daripada isteriku itu akan melahirkan anak yang akan berperang ataupun yang berjuang di jalan Allah. Itu tujuan dia. Bukan untuk hawa nafsu ya. Bukan untuk hawa nafsu. Tapi tujuannya adalah untuk melahirkan zuriat yang akan berperang di jalan Allah. Sulaiman ditegur oleh malaikat. Katakanlah insya-Allah. Subhanallah. Bila malaikat dengar Nabi Sulaiman kata malam ni akan kunjungi, akan mendatangi 70 orang isteri, tapi tak ucap kalimah insya-Allah. Lalu malaikat menegur, katakanlah insya-Allah, sebutlah insya-Allah. Contohnya, malam ini insya-Allah akan mengunjungi 70 orang dan insya-Allah daripada isteri-isteriku ini akan lahir 70 orang yang akan berperang di jalan Allah. Tapi Nabi Sulaiman tanpa mengucapkan insya-Allah mengunjungi 70 perempuan itu. Akhirnya Nabi Sulaiman pergi juga mengunjungi tanpa menyebut kalimah insya-Allah sebagaimana yang ditegur oleh malaikat. Dan ternyata tidak seorang pun di antara wanita-wanita itu yang melahirkan anak. Tak ada seorang pun melahirkan anak. Kecuali seorang wanita yang melahirkan seorang setengah manusia. Demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, seandainya Sulaiman mengucapkan insya Allah, nescaya ia tidak gagal dan akan tercapai hajatnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih ini, akhirnya Nabi Sulaiman pergi. Kita faham cerita ni, pergi mendatangi 70 orang isterinya tanpa mengucapkan kalimah insya-Allah. Walaupun niatnya baik untuk melahirkan 70 orang lagi para pejuang agama Allah yang akan berperang di jalan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun akhirnya Allah tidak mengizinkan seorang pun daripada 70 orang itu mengandung kecuali seorang. Jadi 69 orang tak mengandung. Seorang saja mengandung dan melahirkan separuh manusia. Maksudnya lahir tidak sempurna dan akhirnya mati. Separuh manusia. Masya Allah, melahirkan kecuali seorang wanita yang melahirkan seorang iaitu setengah manusia. Anak yang tidak sempurna dan akhirnya mati. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan perhatikan apa yang Nabi SAW sebut. Demi Allah. Sampai demi Allah Nabi sebut. Faqala Rasulullah SAW, walau qala, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya,
seandainya Sulaiman mengucapkan kata iaitu kalimah insya-Allah, nescaya ia tidak akan gagal dan tercapai hajatnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, betapa besarnya peranan kesan kalimah insya-Allah. Kalimah insya-Allah itu sendiri besar sangat, sehingga kan Nabi kata sekiranya dia sebut, Nabi Sulaiman sebut, maka Allah akan tunaikan hajat dia. Muslimin muslimat, Masya Allah, kita ni kadang-kadang kita tak puas dengan kalimah insya-Allah. Kalau kita kata, bang, awak balik pukul berapa hari ni? Pukul 5 insya-Allah saya sampai. Awak jangan nak insya-Allah je. Awak janji ya. Janji pukul 5 sampai. Saya nak saya ready siap-siap ni, janji ya. Insya-Allah, suami jawab. Insya-Allah. Tak puas hati. Awak ni insya-Allah bukan boleh percaya sangat. Janji, saya nak dengar awak sebut janji. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, antara kalimah janji ataupun kalimah insya-Allah itu lebih kuat. Apa maksud insya-Allah? Dengan izin Allah, ataupun dengan pertolongan Allah, ataupun dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Semualah tu maksud dia, dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan daripada Allah, insya-Allah. Cuma bezanya, ada orang diucap insya-Allah, dalam hatinya tu bukan niat untuk ditunaikan. Ini mereka yang mempermainkan kalimah insya-Allah. Subhanallah. Sebab ada setengah orang, dia tak nak sebut janji ni, dia tak nak sebut janji-janji ni. Dia insya-Allah je. Insya-Allah saya buat. Akhirnya orang dah tak percaya kalimah insya-Allah dia. Awak ni kan insya-Allah 10 kali insya-Allah, 10 kali awak tak buat pun. Sebab itu kita kena belajar memahami tentang kalimah insya-Allah. Dan siapa yang mengucapkan kalimah insya-Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dan kita belajar hadis yang sama, muslimin muslimat. Kita belajar hadis ni, hadis yang kita sedang belajar dah 5 hari belajar ni, yang mana Nabi bersabda, sekiranya seluruh manusia berhimpun untuk berikan kepada kamu kebaikan, seluruh manusia berkumpul nak berikan kepada kamu kebaikan ni, tetapi tanpa izin Allah, kamu tak akan dapat sikit pun kebaikan tersebut. Kamu tak akan dapat nikmat tu. Walaupun seluruh manusia berpakat. Okay, pakat kita nak buat surprise ni, nak bagi hadiah ni, nak buat ni, nak buat ni. Allah, Nabi kata, kalau seluruh manusia berkumpul nak berikan sesuatu manfaat, kebaikan kepada kamu, tanpa izin Allah, kamu tak akan dapat. Dan seluruh manusia berkumpul untuk memberikan mudarat ataupun keburukan, tanpa izin Allah tak akan berlaku. Kumpul lah ni, bomoh itu, bomoh ini, orang jahat itu, orang jahat ni, nak buat aniaya, buat fitnah. Tapi Nabi kata, kalau berkumpul, berpakatlah mereka untuk berikan mudarat kepada kamu, tanpa izin Allah tak akan berlaku. Sebab itu orang yang mengucapkan kalimah insya Allah, dan dalam hatinya kita yang mengucapkan itu dengan rasa pengharapan dan memang niat untuk melaksanakan, maka insya Allah pasti Allah akan tunaikan. Pasti dia akan dapat buat. Pasti dia dapat selesaikan. Tapi hari ini ramai di kalangan kita yang mempermainkan kalimah insya Allah. Saat dia sebut, dia nak melepas diri je. Dia nak lepas diri. Bang, awak nanti jangan lupa tahu, pukul 5.30 balik ya, insya-Allah. Ya bang ya, insya-Allah. Saya dah cakap insya-Allah. Nak lepas diri je. Bang, awak malam ni awak nak pergi mancing ya? Pukul apa awak balik? Dalam pukul 11 insya-Allah, macam itulah. Tapi dalam hati niat dah. Lepas habis mancing nak pergi lepak. Paling kurang pukul 12, paling kurang pukul 1, pukul 2. Tapi sebab apa? Dia nak melepas diri, nak pelepas diri. Supaya isteri dia tak bising. Takkan dia nak cakap, lepas habis mancing ke sebelah nak pergi minum-minum pula. Nak minum dalam... takkan dia nak cakap macam tu. Kalau tak, isteri mu kata, abang jangan macam tu. Nanti subuh terlepas. Nanti sekian-sekian. Tapi dia jawab, dalam pukul 11 baliklah insya-Allah. Lepas tu dia balik pukul 1 lebih. Bila balik pukul 1 lebih, isteri tanya, kenapa bang? Awak dah cakap kan insya-Allah awak nak balik pukul ni? Saya cakap insya-Allah je, dah Allah tak izinkan.
Ini satu fitnah yang berat. Sebab apa? Dia menunggang nama Allah, mempermainkan nama Allah. Bila dia yang lemah, dia yang sengaja tidak menunaikan janjinya, dia gunakan perkataan, saya sebut insya-Allah je kan, saya tak janji. Saya sebut insya-Allah je, saya tak janji. Saya dah Allah tak izinkan, macam mana? Nampak tak? Menunggang nama Allah, mempermainkan nama Allah, ini adalah satu fitnah, satu penipuan. Sebab itu jangan mempermainkan kalimah insya-Allah. Orang yang menyebut kalimah insya-Allah, dia sedang berjanji dengan nama Allah. Dia sedang menggunakan nama Allah dalam urusan dia tu. Dalam urusan dia tu, dia gunakan nama Allah. Urusan dia deal dengan isteri dia. Urusan dia deal dengan majikan dia. Urusan dia deal dengan customer dia. Urusan dia deal dengan ahli keluarga dia. Kadang dengan anak. InsyaAllah nanti Umi belikan. Jangan mempermainkan kalimah nama Allah. Allahu Akbar. Kita tengok kisah Nabi Sulaiman ini. Sehinggakan Nabi sebut, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya. Nabi bersumpah. Dengan satu sumpah yang sangat besar, sahabat-sahabat. Demi Allah, Nabi kata, demi Allah, dengan nyawaku yang berada di tangannya. Seandainya Sulaiman mengucapkan kalimah insya Allah, nescaya ia tidak gagal dan akan tercapai hajatnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, walaupun dalam perkara yang kecil, kita kata, insya-Allah besok Umi nak masak nasi ayam. Sebut insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah esok Umi nak masak nasi ayam. Padahal kita rasa benda tu remeh je. Kita boleh je sebut, esok Umi nak masak nasi ayam. Special untuk anak-anak. Nasi ayam Umi memang sedap kan? Umi nak masak esok nasi ayam. Siapa nak? Nak. Tak sebut perkataan insya-Allah. Allahu Akbar. Walaupun benda tu mudah, kemungkinan tidak diizinkan Allah. Ada halangan, tak dapat buat. Kita pula bergaduh dengan suami, merajuk, dah tak ada mood dah nak masak. Apa-apalah yang berlaku, muslimin muslimat. Apa pun yang kita rancang, kita ikat dengan kalimah insya-Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia akan memberi impak, kesan yang sangat luar biasa. Ajar anak kita juga. Ajar, didik anak kita. Apa-apa, jangan sebut insya-Allah. Insya-Allah. Kita kata, okey, boleh tak hari ni gini-gini? InsyaAllah Umi, kita pun lega. Kita lega. Bila sebut insyaAllah, kita lega. Kita kata, Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat pertolongan Allah. Sebab guna nama Allah tu. InsyaAllah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat daripada Allah, dengan kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Kita tengok pula kisah Nabi Ismail. Dalam Al-Quran, dalam surah As-Safat, ayat yang 102. Subhanallah. Kisah Nabi Ismail. Surah As-Safat, ayat 102. Ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Nabi Ismail seorang anak yang terpisah lama dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Allah telah memerintahkan, tiba saatnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pulang dan kembali, untuk pergi ziarah isterinya Siti Hajar dan juga anaknya, anak pertama Nabi Ibrahim iaitu Ismail, yang dia sayang, yang dia rindu. Allahu Akbar. Kemudian muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah perintahkan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah ini, supaya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak yang dicintai. Sebab apa Nabi Ibrahim diberi gelaran Khalilullah, kekasih Allah? Khalilullah, kekasih Allah, muslimin muslimat. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Nabi yang tak berhenti diuji cintanya kepada Allah. Muslimin muslimat, cinta kita pun akan sentiasa diuji. Kita kata kita cinta Rasulullah, kata-kata ini akan diuji. Betul tak kamu cinta Rasulullah? Betul tak kamu mencintai Rasulullah?
Sanggup tak kamu berkorban demi menyambung perjuangan Rasulullah? Sanggup tak? Kerana kamu nak menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu kehilangan jawatan. Kamu dicerca, kamu dimaki, kamu dihina. Adakah kamu nak berhenti apabila kamu mula dikecam, dihina? Sanggup tak kamu korbankan masa kamu, tenaga kamu dan sebagainya? Ucapan cinta kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, kita cakap kita nak syurga Allah, memang akan diuji muslimin-muslimat. Sebab melalui ujian itulah maka akan terbukti siapa yang membenarkan kata-katanya. Benar tak kata-kata dia tu, dia memang nak syurga Allah, maka hadaplah ujian Allah. Sebab syurga itu dipagari dengan ujian. Itu hadis Nabi, sesungguhnya Nabi kata syurga itu dipagari dengan ujian. Pagar tu bukan satu pagar, kan? Tak tahu berapa banyak pagar nak kena tempuh sampai jumpa pintu syurga. Nabi kata, dan neraka itu dipagari dengan nikmat. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, orang yang paling kenyang di dunia ini adalah orang yang paling lapar di akhirat kelak. Orang yang paling banyak ketawa di dunia adalah orang yang paling banyak menangis di akhirat kelak. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu ada kalam ulama mengatakan, apa yang menggembirakan kamu daripada bahagian dunia, itu dunia. Itu adalah perkara yang melalaikan. Berhati-hati dengan semua perkara yang menggembirakan hatimu. Ia boleh melalaikanmu. Apa sahaja yang menggembirakanmu, yang membuatkan kamu ketawa, yang membuatkan kamu gembira, ia boleh melalaikanmu. Berhati-hati. Dan apa sahaja yang menyedihkanmu itu, subhanallah, maka laluinya. Sebab itu adalah laluan ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar. Saya sebut sebenarnya nak baca kalimah insya-Allah ni. Insya-Allah ni, yang mana kita tahu Nabi Ibrahim ni, Allah sebut di dalam Al-Quran, wattakhaza Ibrahim khalila. Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Subhanallah, Allah angkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Daripada kecil Nabi Ibrahim diuji. Masa kecil diuji dengan ayah yang menjadi apa? Nabi Ibrahim, ayah dia menjadi tukang pengukir berhala. Dan semalam kita baca satu hadis Nabi SAW. Seburuk-buruk azab dalam neraka, sedahsyat-dahsyat azab dalam neraka, seteruk-teruk azab di dalam neraka adalah para pelukis ataupun pengukir patung untuk jadi sembahan, ataupun mereka yang melukis untuk jadikan sembahan, gambar-gambar tu jadi sembahan. Muslimin, muslimat, daripada kecil Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan seorang ayah pengukir berhala untuk menjadikan bahan syirik. Nabi Ibrahim pujuk ayah banyak kali. Wahai ayahku, sekian-sekian berhala ni, sekian-sekian pujuk. Setelah Nabi Ibrahim menjadi Nabi, sehinggalah ayah Nabi Ibrahim ini mengugut Nabi Ibrahim AS untuk dipukul ataupun untuk disebab macam tu dan suruh tinggalkan dia. Nabi Ibrahim merayu dengan Allah supaya ayahnya diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Allahu Akbar. Sehingga kan kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim AS, muslimin muslimat, dalam hadis Nabi menggambarkan sampai di padang mahsyar kelak Nabi Ibrahim akan merayu untuk ayahnya. Subhanallah, sehingga kan Nabi Ibrahim menggunakan, ya Allah, engkau telah berjanji padaku, engkau tidak akan memalukan aku di hari kiamat ini. Apa yang rasa malu? Apa yang Nabi Ibrahim akan rasa malu? Malu duk dakwah orang lain masuk agama Allah, tapi ayah sendiri tak masuk. Ya Allah, Allahu Akbar. Sehingga kan digambarkan saat ayah Nabi Ibrahim akan dicampakkan ke dalam neraka, tanpa Nabi Ibrahim melihatnya dan tanpa orang tahu itu adalah ayah Nabi Ibrahim. Ini nanti kita cari balik hadis ini, digambar, memang disebut dalam hadis Nabi.
Yang mana Nabi Ibrahim menyebut di hadapan Allah kelak, ya Allah, engkau mengatakan bahawa engkau tidak akan memalukan aku pada hari ini, ya Allah. Dan akhirnya Allah akan menghitamkan wajah ayah Nabi Ibrahim sehingga orang tak tahu itu ayah Nabi Ibrahim yang dicampak. Dan ahli neraka pun tak tahu itu adalah ayah Nabi Ibrahim. Nak kata Nabi Ibrahim ini diuji daripada kecil, daripada remaja. Bagaimana nak menerima ujian Allah tak kala Allah melantik Nabi Ibrahim menjadi Nabi dan Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Tapi ayahnya menolak ajakan dan Nabi Ibrahim faham benar bahawasanya bila ayah dia mati dalam keadaan kufur maka neraka lah. Bagaimana Nabi Ibrahim nak melalui kehidupan, nak redha dengan ketetapan Allah tersebut. Dan kenapa Allah pilih Nabi Ibrahim AS untuk menempuh ujian yang seberat ini? Untuk menjadi tauladan kepada kita. Untuk menjadi kekuatan kepada kita. Bahawasanya kalau kamu diuji, orang yang kamu sayang tidak mahu solat, orang yang kamu sayang tidak mahu menjalankan perintah Allah, ingatlah para Nabi diuji dengan jauh yang lebih berat. Bapa bukan tak nak taat perintah Allah, bahkan tidak mahu mengucapkan kalimah syahadah mengesakan Allah, bahkan akan diazab dengan azab yang paling dahsyat kerana menjadi pengukir patung berhala. Kemudian Nabi Ibrahim diuji tanpa henti, pelbagai lagi ujian demi ujian. Sampai umur 80 tahun tidak ada anak. Muslimin muslimat. Berhadapan dengan Raja Namrud. Dibaling ke dalam api yang marak. Dan tak kala nak dibaling dalam api yang marak, diletak di atas lastik tu, muslimin muslimat, nak letak di atas lastik tu, nak dilepaskan. Sebab api terlalu besar, api terlalu marak, nak dibakar ni, hidup-hidup ni, datang malaikat. Wahai Ibrahim, maukah aku membantumu, wahai Ibrahim? Datang malaikat nak menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Masa ni usia masih lagi muda. Subhanallah. Dalam Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah kalimah la ilaha illallah, dalam ayah tak sambut, seluruh manusia menolak, akhirnya diikat, ditangkap, nak dibakar hidup-hidup. Tapi Nabi Ibrahim sedikit pun dalam hati tidak ragu pada Allah, tidak pertikaikan pun, ya Allah, kenapa engkau tak buka hidayah pada ayahku? Kenapa aku menyampaikan agamamu ini, aku sekarang sedang diseksa dan sekarang aku nak dibakar? Sedikit pun tidak merasakan Allah menzaliminya. Dan dalam hati Nabi Ibrahim sedikit pun tidak berkurang rasa cinta kepada Allah, tidak berkurang. Tidak merungutkan ujian Allah, tidak mempertikaikan dan mempersoalkan takdir Allah. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim ketika nak dibaling ke dalam api tu, nak dicampakkan ke dalam api yang begitu marak, datang malaikat menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, maukah aku membantumu? Lalu apa jawapan Nabi Ibrahim? Jangan kamu datang di antara dua kekasih. Jangan kamu datang di antara aku dengan Allah. Jangan kamu datang di antara dua kekasih. Nabi Ibrahim kata, malaikat, jangan kamu datang di antara aku dengan Allah. Jangan kamu berada di tengah-tengah. Dan kalimah Nabi Ibrahim yang dirakam di dalam Al-Quran, tak kala Nabi Ibrahim nak dicampakkan ke dalam neraka, kalimah apa sahabat-sahabat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolongku, dialah sebaik-baik pelindungku. Muslimin muslimat boleh cari dalam Al-Quran. Firman Allah menceritakan tatkala Nabi Ibrahim nak dicampakkan ke dalam api tu, Nabi Ibrahim sebut, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Hasbunallah, cukuplah Allah bagiku. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik penolong. Dialah sebaik-baik pelindung. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi Ibrahim kata, jangan kamu datang wahai malaikat di antara aku dengan Allah. Di antara dua kekasih ini, jangan kamu berada di tengah-tengah. Hebat muslimin muslimat. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, wattakhaza Ibrahim, Allah mengambil Ibrahim khalila, sebagai kekasihnya. Dan kerana itu setiap kali kita baca At-Tahiyat, nama Nabi Ibrahim disebut sama.
Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah pilih Nabi Ibrahim untuk disebut oleh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Masya Allah, Allahu Akbar. Ujian Nabi Ibrahim tidak terhenti di situ. Panjang kisah Nabi Ibrahim, muslimin. Umur 80 lebih belum dapat anak. Allah uji kesabaran menanti anak. Akhirnya Allahu Akbar, melalui keperitan pelbagai ujian, Siti Sarah mandul, tak boleh mengandung. Siti Sarah mencadangkan kepada Nabi Ibrahim supaya bernikah dengan Siti Hajar, iaitu pembantu kepada Siti Sarah. Akhirnya mengandunglah Siti Hajar. Keluarlah bayi kecil yang comel, yang dinanti-nantikan. Subhanallah, yang menjadi harapan yang besar bagi seorang ayah. Namun dalam keadaan anak kecil yang masih lagi memerlukan perlindungan dan kasih sayang, Allah uji cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Mungkin boleh jadi, subhanallah, semakin tumbuh di dalam hati Nabi Ibrahim itu rasa cinta yang sangat kuat kepada anak. Lahir si anak kecil yang sangat comel, yang dinanti-nantikan, umur dah 80 lebih ni, subhanallah. Datang ujian Allah dengan satu perintah yang di luar akal lagi. Allah perintahkan supaya tinggalkan anak kecil dan isteri ini di satu gurun padang pasir yang kering kontang. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah petikaikan perintah Allah. Ya Allah, logik tak ni nak tinggalkan anak kecil dengan isteri padang pasir yang tidak ada setitis air, yang tidak ada pokok, mungkin ada binatang buas, yang tidak ada tanda pun kehidupan manusia. Tapi Nabi Ibrahim tidak petikaikan. Nabi Ibrahim tidak pernah mempetikaikan perintah Allah, takdir Allah, dan tidak membuatkan, walaupun rasa apa yang Allah buat kepadanya itu sangat berat, tidak pernah terkurang rasa cinta kepada Allah. Muslimin, muslimat, nak sebutnya, saya sebut daripada awal tadi, kita sebut kita cinta Allah, cinta Rasulullah, kita nak syurga. Kalimah ini akan diuji, tuan-puan sekalian. Dan ujian kita takkan seberat ujian para Nabi. Takkan seberat. Sebab Nabi Muhammad kata ujian paling berat adalah ujian para Nabi. Dan manusia, subhanallah, kita ni takkan dibebani dengan ujian yang seberat para Nabi. Dan Nabi-Nabi ini adalah manusia biasa yang mempunyai perasaan seperti kita. Allah perintahkan supaya tinggalkan ini bukan perkara yang mudah. Bagaimana Allah melihat ke dalam hati Nabi Ibrahim, ada tak rasa macam kesal dengan perintah Allah tersebut? Ataupun rasa berat nak menunaikannya? Ataupun rasa seperti nak mempertikaikan perintah Allah? Ya Allah, perintahkanlah perkara lain. Jangan perintahkan aku tinggalkan anakku ini. Tak minta dengan Allah perintah yang lain. Sebab itu bila Nabi Ibrahim tinggalkan di tempat yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Lalu Siti Hajar bertanya, Allah as'aluka ya hadha ya Ibrahim. Adakah Allah yang suruh kamu buat begini, wahai Ibrahim? Allah ke yang suruh ni? Allah ke yang suruh kau tinggalkan ni? Aku dah anak ni, wahai Ibrahim, wahai suamiku. Nabi Ibrahim jawab, bala, benar. Allah yang suruh tinggalkan. Muslimin, muslimat, ibadah umrah, ibadah haji adalah satu ibadah yang Allah pilih. Pasangan ini, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail. Sebab itu bila kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Mekah menunaikan haji dan umrah, kita sebenarnya sedang menelusuri sejarah Nabi Ibrahim dan sejarah Siti Hajar. Cari air. Itu kan daripada apa? Daripada Bukit Safa wa Marwah. Kemudian di situ, di sini, semualah ibadah-ibadah tu, tawaf, naiknya Kaabah, air Zam-Zam, subhanallah. Allah angkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah angkat Siti Hajar, Allah angkat Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, Allahu Akbar. Pendek cerita sebab kita sebenarnya fokus kepada perkataan insya-Allah. Allah suruh tinggalkan. Lepas tu Nabi tinggalkan di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim berjalan sampailah ke Palestin, dan di Palestin itulah Nabi Ibrahim, kemudian Siti Sarah mengandung melahirkan Nabi Ishak. Sekian-sekian, panjanglah cerita tu, muslimin muslimat. Pendek cerita,
Ada berapa kali Allah perintahkan Nabi Ibrahim balik untuk ziarah, lepas tu pergi balik ke Palestin? Satu ketika kan Allah perintahkan pula sembelih anak. Muslimin-muslimat tu nak kata ujian Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim ni menyebut dia mencintai Allah, ujian sangat berat datang. Allah perintahkan supaya sembelih anak. Dan ketika datang perintah tersebut, Nabi Ibrahim pun tidak pertikaikan, tak cuba counting ke, cuba bincang, cuba minta dengan Allah perkara yang lain, tidak. Bincang dengan anak, lalu apa jawapan Nabi Ismail alaihi salam? Ya abati, if'al, wahai ayahku, lakukanlah. Lakukanlah. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nescaya engkau akan dapati aku, insya-Allah aku di kalangan orang yang sabar. Sahabat-sahabat yang baru masuk, sebab saya tengok ada yang sekarang ni 4K kan, dalam lebih kurang dalam 5,000 lebih ni, ada baru masuk. Anda kena tengok daripada awal, sebenarnya kuliah kita ini ada kaitan dengan kalimah insya-Allah, kalimah insya-Allah. Kenapa kita nak tekankan kalimah insya-Allah? Kita tengok bagaimana Nabi Ismail saat diuji oleh Allah, ayahnya kata, aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, wahai Ismail. Lalu apa jawab Nabi Ismail, anak kecil ini, anak bukanlah kecil sangat, tapi dikatakan umur dalam lebih kurang belasan tahun, remaja, terus menjawab kepada ayahnya, wahai ayah kesayanganku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, nescaya engkau akan dapati, insya-Allah, aku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu muslimin-muslimat, kalau kita diuji oleh Allah, lalu kita ni kan, orang pun bagi semangat, kita sebab insya-Allah saya sabar, insya-Allah saya sabar. Jangan terus direct sebut, saya sabar. Saya seorang yang sabar. Saya boleh sabar. Benda-benda macam ni saya boleh sabar. Tapi ikatlah dengan perkataan insya-Allah saya boleh sabar. InsyaAllah saya sabar. InsyaAllah. Sebab apa? Bila kita sebut perkataan insyaAllah saya sabar, dengan izin Allah saya akan jadi orang yang sabar. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Sebab itu kalimah insyaAllah ini kalimah para Nabi. Tadi kita baca cerita Nabi Sulaiman tak sebut kalimah insyaAllah. Malaikat tegur dia tak sebut, tapi dia pun tak sebut juga. Sampai Nabi bersabda, demi Allah nyawaku berada di tangannya, jika Sulaiman sebut kalimah insya-Allah, pasti apa yang dihajatkan Allah akan makbulkan. Yang kedua pula, kita belajar bagaimana ucapan Nabi Ismail saat diuji dengan ujian yang begitu berat. Bukan ayah ni kata, kamu Allah perintahkan supaya kamu dipukul, kamu dibuang, ditinggalkan masa kecil dulu, tak. Ini satu ujian yang tahap level yang tak terfikir dengan akal. Suruh sembelih, bukan suruh bunuh biasa. Sembelih, tuan-tuan sekalian, sembelih. Masya-Allah, Allahu Akbar. Dan apa kalimah yang sangat indah, yang sangat hebat ini? Satajiduni insya-Allah ma'as sabirin. Mudah-mudahan kamu akan dapati insya-Allah aku di kalangan orang yang sabar, wahai ayahku. Subhanallah, minta pertolongan Allah untuk sabar. Kita nak sabar pun cakap insya-Allah sabar, insya-Allah sabar, insya-Allah aku sabar, insya-Allah sabar. Sebut dengan izin Allah kita sabar, dengan izin Allah kita sabar. Sebab tanpa izin Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah, kita tak mampu sabar, tuan-puan sekalian. Jangan sekali-kali kita merasakan kita sabar kerana kita kuat. Tak. Nama Allah Asmaul Husna yang ke-99 yang kita baca hari-hari tu, cuba tengok nama Allah apa yang terakhir. As-Sabur, Allah yang Maha Penyabar. Allah yang Maha Penyabar lah yang berikan manusia sifat sabar. Subhanallah, kadang-kadang kita ingat kita ni dah sabar, rupanya kita sabar kerana dunia. Oh, kita kata saya menghadapi sebab pelbagai cabaran dengan sabar untuk sampai ke tahap hari ini. Kita kata saya hadapi semua, saya dengan suami sabar menghadapi setiap ujian demi ujian untuk sampai ke tahap bisnes sama ini. Rupanya motivasi kita bukan sabar kerana Allah, tapi kita sabar kerana nak dapat habuan dunia. Akhirnya sampai tahap lebih berjaya, makin jauh dengan Allah.
lebih berjaya, makin sombong dengan manusia. Lebih berjaya, lebih banyak mengumpulkan harta berbanding membelanjakan harta di jalan Allah. Rupanya sabar dia selama ini bukan kerana Allah, bukan sabar dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Sabar kerana dapat habuan dunia. Allahu Akbar, subhanallah. Nak dapat erti kata sabar yang sebenar yang disebut dalam surah Ar-Ra'd, kan, golongan yang masuk syurga sekeluarga, mereka yang sabar semata-mata kerana Allah. Itu bukan mudah. Sebab ramai yang sabar bertahan. Sebab apa? Dengan nikmat yang dia ada banyak. Dia sabar bertahan sebab sekian-sekian. Dia sabar bertahan dengan suami yang akhlak yang buruk. Sebab suami tu handsome. Kan? Sebab apa orang selalu puji suami handsome? Sebab kehansoman suami tu hadap je lah panggil buruk. Kan? Sebab suami ni kaya. Walaupun suami ni tak solat, hadap je lah. Rupanya dia sabar. Dia bergantung bukan kepada Allah, tapi bergantung kepada dunia. Bergantung dengan sesuatu yang dia boleh bergantung tu. Sebab tu dia boleh bertahan tu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu kadang-kadang saya tanya, puan sabar. Alhamdulillah puan sabar dengan suami ni. Ya Ustazah, saya sabar kerana anak-anak. Saya kata puan jangan sabar kerana anak-anak. Sebab belum tentu anak-anak ni akan jaga puan besok. Belum tentu anak-anak ni akan jadi elok sebagaimana puan harap. Puan kena sabar kerana Allah. Sebab ramai seorang ibu yang bertahan dalam rumah tangga, seorang suami bertahan dalam rumah tangga adalah kerana anak. Saya kata kalau kerana anak tak kuat puan. Bimbang diuji dengan anak, puan terus hilang. Hilang pergantungan, hilang sekian, takut hilang Allah. Takut terus marah kepada Allah. Tapi puan kumpullah sabar kerana Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itu kisah Nabi Ismail mengucapkan kalimat insya-Allah. Dan saya muslimin muslimat, saya tak dapat nak sambung lagi kerana ada komitmen. Saya perlu bergerak ke satu lokasi, satu tempat, menziarahi satu lokasi ni di Jenderami. Semua tahu Jenderami kan. Jadi sepatutnya 8.30 kena bertolak lah, kena bergerak. Jadi sekarang dah 8.45. Saya mohon maaf lah berhenti mengejut macam ni. InsyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan tentang kalimat insyaAllah. Esok saya akan berkongsi kisah Nabi Musa berjanji dengan mengucapkan kalimat insyaAllah. Kisah Nabi Musa pula besok. Hari ni kita dah bincangkan tentang kisah Nabi Ismail sikit. Kemudian kisah Nabi Sulaiman berkenaan dengan perkataan kalimat insya-Allah. Esok kisah Nabi Musa dengan mengucapkan kalimat insya-Allah. Dan kemudian firman Allah yang Allah sendiri pesan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Allah berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok. Illa insya-Allah, illa an yasha-Allah, kecuali kamu mengucapkan kalimah insya-Allah. Jadi esok juga kita akan bicarakan tentang kalimah insya-Allah ini dengan dua kisah lagi. Kisah Nabi Musa AS dan satu lagi kisah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah uji Nabi kita Nabi Muhammad bila tidak mengucapkan kalimah insya-Allah. Lalu apa yang Nabi Muhammad janjikan untuk berikan kepada para kafir Quraisy, kan, adalah peristiwa dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Isra, sehingga kan Nabi SAW diuji dan dikatakan penipu, bukan Nabi, pengkhianat, macam-macam. Kesannya sangat berat. Subhanallah. Jadi insya-Allah mulai daripada saat ini kita terus beramal dengan kalimah insya-Allah, perbanyakkan dan benar-benar menghayati kalimah tersebut. Dan bila sebut kalimah tersebut dengan hati yang ingin menunaikan, dengan hati bergantung kepada Allah, mengharap kepada Allah. Allahu Akbar. Barulah kalimah insya-Allah itu benar-benar memberi kesan, benar-benar akan menampakkan impact dia tu. Impact dia tu. Bagaimana memudahkan urusan harian kita dengan kalimah insya-Allah. Dapat bantuan Allah, dapat pertolongan Allah, dapat perlindungan Allah dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu pada pagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di syurga kita bertemu, di dunia kita bertemu, sama ada di alam maya ataupun di alam zahir. InsyaAllah di syurga Allah kita akan bersatu. InsyaAllah di syurga Allah kita akan bersatu. Amin ya rabbal alamin.